Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian yang dapat bersama dengan cikgu malam ni. Okay, hari ni kan cikgu sebenarnya nak sambung teknik menjawab kan untuk kertas soalan SPM ni, sebab tahun lepas cikgu dah ajar untuk kertas 2, kertas 2 A dan B. Okey, yang bahagian C ni belum sempat lagi. So hari ni cikgu nak sambung sebab nanti kamu akan ambil peperiksaan juga kan, ujian pengesanan. Okey, bila kamu buka sekolah nanti. Okey, so sekarang ni bahagian C ni, okey, kalau format baru dia ada soalan nombor 11, 12 dan 13. Okey, cikgu tak pastilah soalan yang tahun lepas tu dia masih guna format yang baru ke yang lama, tapi macam mana pun untuk bahagian C ni dia akan ada keluar satu soalan berkaitan dengan eksperimen. Eksperimen. Okey, so sekarang ni, kita tengok soalan ni. Okey, ini soalan yang barulah daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia Okey, format terkini. Tapi kalau dengan format lama pun tak jauh beza sebab dia masih ada peruntukan untuk bahagian soalan eksperimen. Okey, jadi kan soalan bahagian eksperimen ni kamu kena wajib jawab. Wajib jawab. Okey. Jadi arahan soalan, jawab soalan 11. Maksudnya wajib jawab dan pilih. Sama ada soalan 12 atau 13 ini adalah pilihan. Okey, biasanya kalau soalan eksperimen ni dia akan bagi satu maklumat lah, satu pernyataan. Okey, so pernyataan ni menyatakan pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan, cahaya dan nutrien. Okey, nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, dan sini dalam soalan 11 ni kita kira berapa peruntukan markah dia. Okey, ada 1 2 3 4 5 6 6 campur 4 10 11. Okey, ada 11 markah. Okey, jadi kan untuk soalan 11 ini pertama dia akan tanya berkaitan dengan pernyataan masalah. Okey, biasanya pernyataan masalah ni dalam bentuk soalan. Kemudian ada hipotesis. Okey, bahagian yang ketiga perlu reka design design ataupun reka eksperimen. Okey, dan kemudian dia akan berikan beberapa radas. Okey, berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan dia akan beri beberapa radas. Kurang-kurangnya mungkin 3 atau 4. Ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Okey. Ada 5. Okey, kalau ikutkan kebiasaannya, biasanya kalau radas ni, kalau perlu tambah, kamu kena tambah. Maksudnya kamu kena nyatakan apa lagi radas yang diperlukan. Sebab biasanya radas yang diberikan ni dia tak cukup lengkap. Jadi kamu kena tambahkan apa radas yang diperlukan. Okey. Jadikan huraian anda harus mengandungi aspek berikut. Okey, perlu nyatakan apakah tujuan eksperimen. 1 markah. Okey, seterusnya mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni dia dapat tunjukkan 2 markah. Pemboleh ubah biasa dalam bila belajar sains, kita perlu nyatakan pemboleh ubah yang bergerak manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah malar. Kemudian nyatakan prosedur atau kaedah 4 markah. Penjadualan data maknanya bentuk jadual. Bentuk jadual sebenarnya tak perlu ada keputusan. Hanya banner jadual, nyatakan, masukkan apakah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas tu dibiarkan kosong. Tak perlu ada apa-apa keputusan. Sebab untuk banner jadual saja.
Okey, sekarang ni kan bila kita cakap pasal eksperimen, okey, eksperimen ni kan dia terbahagi kepada dua tau. Satu eksperimen yang berdasarkan kuantiti. Maksudnya dia punya keputusan dia tu dia ada nilai. Nilai tu sama ada kita boleh lihat dia sama ada nilai tu hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas tu kita nampak sama ada nilai tu bertambah atau berkurang. Okey, satu lagi eksperimen dia melibatkan keadaan. Okey, macam soalan nombor 11 ni. Okey, soalan ni ada kaitan dengan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi dia melibatkan keadaan. Okey, jadi bila nak buat hipotesis tu, okey dia punya hipotesis tu dia tak sama seperti hipotesis yang melibatkan kuantiti. Biasanya kalau kuantiti kita biasalah kan, okey guna hipotesis semakin bertambah, semakin berkurang, itu melibatkan kuantiti. Tapi kalau keadaan tak boleh guna macam tu, tak sesuai. Okey, so sekarang ni, okey untuk soalan nombor 11 ni, okey cikgu tunjukkan. Okey. So berdasarkan, okey ni jawapan dia lah. Okey. So sekarang ni, kalau soalan tadi berdasarkan penyataan tu, dia ada kaitan dengan pH tau. Okey. Jadi kan, kamu punya penyataan masalah tu, dia mesti bermula dengan soalan. Soalan tu, kita gunakan kata tanya lah. Kata tanya yang sesuai. Bagaimanakah ke, siapakah, bilakah, yang sesuai. So jadi kan, okey. Kalau kamu nak salin, kamu boleh salin lah. Salin. Okey, so sekarang ni, okey untuk 11A ni, okey ini sampel lah yang sesuai kan. Adakah bakteria membiak pesat pada nilai pH 7? Okey, sebab kita kena tahu pembiakan bakteria ni dia pesat pada bila? Apa dia punya teori dia? Okey, siapa tahu? Boleh tak? Siapa yang ada dalam Google ni respon dekat cikgu? Bakteria sesuai membiak dalam medium apa? pH neutral ke, berakali ke, berasid? Siapa nak respon? Sebab soalan kita membuktikan hipotesis. Eksperimen kita membuktikan hipotesis. Secara teorinya, bakteria membiak pesat pada keadaan apa? Asid, alkali ataupun neutral? Neutral. Ya, okey. So sekarang ni, okey, inilah pilihan banyak soalan kamu boleh nyatakan. Okey, dia mesti berkaitan dengan pH. Okey, sama ada okey kamu mungkin boleh tanya, boleh nyatakan ya soalan tu, adakah bakteria membiak pesat pada nilai pH 7 ataupun pada nilai pH neutral. Ataupun soalan kedua, okey, guna kata tanya bagaimanakah. So, bagaimanakah nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan bakteria? Okay, kalau susah sangat nak refer, cikgu boleh screenshot dia punya soalan dia sekejap Nanti boleh refer. Sekejap. Cikgu hantar dalam grup sekejap. Okay, sekejap
Okey, cikgu masukkan soalan 11 dalam grup ya. Okey, so nanti boleh senang refer pada skema jawapan ya dekat skrin ni. Okey, tu yang A tu, yang B tu. Okey, bila bina hipotesis? Ini antara pilihan sampel. Okey. Maksudnya kita nyatakanlah kita nak buktikan apa. Okey, macam sekarang ni kan hipotesis ni kalau melibatkan keadaan, okey. Kita tak sesuai katakan dia semakin tu. Okey, jadi kan dia maksud kita boleh nyatakan pernyataan, okey, ayatnya pertumbuhan bakteria pada aktif pada nilai pH 7 atau neutral. Okey, ini pilihan yang pertama yang diterima. Okey. Ataupun kedua, okey, bakteria membiak pesat pada nilai pH 7. Okey, tapi kalau soalan nombor 3 ni, okey, kalau pada cikgu tak dapatlah kaitkan ni. Tapi kalau nombor 3 ni, kalau kamu dapatlah mengaitkan dengan perkataan semakin ni, mungkin yang nombor 3 ni, ini jawapan dia. Tapi biasanya kalau keadaan ni sukar sikit kita nak fikirkan, kita nak kaitkan dengan semakin tu. Sebab biasa semakin tu dia mesti kita nampak dalam bentuk bernombor Tapi di sini nombor 3 ni sebabkan dia keadaan kan. Okey, dia punya perkataan tu walaupun dia guna semakin, tapi dia punya pH ni adalah kita kaitkan bila kita kata hipotesis ni dia hubungan di antara apa? Pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas kan. Okey, kalau dia guna semakin ni dia kaitkan nilai pH dengan dia tengok kepada pertumbuhan bakteria. Okey, dia kata semakin bertambah pertumbuhan bakteria. Okey, ini antara hipotesis Okey, kalau ada buku nota, kamu catat dalam buku nota. Okey, dah sudah ke? Okey, boleh cikgu teruskan yang C? Okey, soalan C pula. Okey, soalan yang berikutnya dia minta tujuan kan? Okey, tujuan eksperimen. Kita biasanya mulakan dengan perkataan untuk mengkaji. Okey, untuk mengkaji tentang apa? Kesan pH terhadap pertumbuhan bakteria.
Maksudnya, okey. Bila buat hubungan, membuat apa? Membuat hubungan kan? Membuat, apa kita kata tujuan eksperimen tu, okey. Dia ada kaitan dengan nilai pH adalah manipulated, pemboleh ubah bergerak balas. Apa di English? PM pemboleh ubah manipulasi. Pertumbuhan bakteria PB. Okey, guna perkataan mesti gunakan mengkaji. Okey. Kemudian tentukan okey C2 tu C1. C2 tentukan pemboleh ubah. Ini maksudnya PM PB. Okey, kalau paling mudah kan ambil lah nombor 1 ni. Okey, maksudnya nilai pH lah. Nilai pH. Yang nombor 2 dengan nombor 3 ni kalau jawapan lain dah diterima. Okey, nombor 1 ni pilihan utama. Maknanya nilai pH. Okey, RV ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Sama ada, okey, dekat sini dia berterima, okey, pertumbuhan bakteria pemboleh ataupun disebut kekeruhan bubur nutrien. Kita nak tengok dia keruh ke atau jernih. Dia punya bubur nutrien tu. Tu sebab dia kata kekeruhan ataupun keadaan bubur nutrien. Okey, dan juga pemboleh ubah malar. Okey, malar dalam eksperimen ni ialah jenis bakteria yang digunakan. Ataupun saya pada jenis kuantiti bakteria pun diterima. Okey, kuantiti bakteria atau jenis bakteria. Okey, nombor 1 lah. Ini yang pertama lah diterima. Okey, ini jawapan lain. Maksudnya yang 2, 3, 4, 5 ini faktor lain yang dimalarkan. Malarkan suhu, malarkan keamatan, malarkan masa dia, ataupun isi padu bubur nutrien pun boleh. Nombor 1 ni paling senang nak ingat lah. Jenis bakteria, kuantiti bakteria.
Okey, lepas tu prosedur atau kaedah. Okey, dah boleh ke cikgu teruskan? Boleh ke cikgu teruskan? Boleh, okey. Okey, sekarang ni tentang prosedur kan? Okey, sebelum nak cakap pasal prosedur, okey, sebelum prosedur, okey, kita pelajar perlu lukis. Okey, lukis, cikgu cadangkan, okey, okey, ambil gambar raja yang cikgu hantar ni. Maksudnya, okey, sebab kamu dah faham dah, kamu dah tahu dah, okey, dia punya boleh ubah manipulasi lah tentang nilai pH. Okey, kalau nilai pH ni maksudnya dia ada tiga tau, tiga medium sama tiga medium. Sekejap ya. Maksudnya dia ada tiga medium. Okey, dia ada neutral. Okey, dia ada acid, alkali. Okey, jadi gambar raja kamu, sepatutnya dia kena ada 3 tabung uji sebenarnya. Okey, nanti sekejap. Okay, 3 tabung uji. Okey, sekejap cikgu nak tengok. Kalau format baru ni dia tak ada nyatakan radas ke? Sekejap ya. Sebab biasa yang lama dia ada nyatakan radas. Okey, maknanya tak perlu radas. Okey, dia terus kepada prosedur. Oh, dia perlu terus kepada prosedur Okey. Okey, untuk C3 ni, okey, sebelum kamu nyatakan prosedur, lukis dulu. Okey, lukis gambar raja tu cikgu ada hantar. Gambar raja tu. Okey. Maksudnya kamu pelajar kena lukis lah. Maksudnya ada 3 tabung uji. Okey, kita tengok. Kita check balik kamu check balik. Kita check balik dia punya radas dia. Maknanya, okey, bila lukis tu kena label. Okey. Ada air suling tak? Okey, ada air suling. Okey. Dalam bika C. Bika A dengan bika B tu ada bubur nutrien. Okey, nyatakanlah isi padu dia. Isi padu yang sesuai. Okey, 5 cm padu bubur nutrien. Dengan 1 cm kultur bakteria. Ataupun bubur kultur bakteria. Okey. Bubur nutrien kat mana? Okey. Ada sekali bubur nutrien dengan kultur bakteria. Maksudnya pelajar lukis, pelajar label. Label lengkap So, label tu kalau ada berapa set yang digunakan label kan. Ada label A, label B, label C. Okey, sebab dia sini ada berapa markah. Dia ada 4 markah kan. Okey, macam ni taburan dia kat sini Sepatutnya ada 4. Kenapa dia jadi maksimum 4? Dalam soalan. Okey, so kita kata, okey, 4 markah lah dia maksudnya fix. Okey,
kalau lah format baru ni, dia tak perlu nyatakan dia punya radas tau. Kalau format lama, katalah kertas soalan yang kamu jawab nanti kan. Sebab dia tahun lepas tau, cikgu rasa masa tu lembaga tak keluarkan lagi skema yang baru. Kalau dia minta senaraikan radas, kamu kena senaraikan lengkap. Contoh kalau lah kata dia bagi 3 radas kan, kamu kena cari sekurang-kurangnya 2. Dia mesti kurang-kurangnya ada 5. 5 dia akan dapat markah 1 markah. Okey, tapi kalau format yang baru ni, okey untuk tahun ni maknanya tak perlu ada radas dah, dia dah bagi macam lengkap lah kan, lengkap. Okey. Okey, kalau yang cikgu bagi tu dia ada 3 kan. Okey, sekarang ni baru cikgu perasan yang C tu dia minta 2 saja. Okey, jadi kena modify sikit. Okey, sebab kehendak soalan dia nak 2 walaupun dia kata dia 3, okey, tapi dia sekarang ni nak 2. So maksudnya kamu kena ubahlah sikit kamu punya gambar rajah tu. Okey, maknanya kenalah buat 1, dia nak 2 saja. Buat cikgu perasan. Dia minta 2. Okey, so maksudnya kamu lukislah, lepas tu labelkan. Okey, ni label radas A, ni radas B. Okey, maksudnya labelkan. Okey, bubur nyatakan berapa sentimeter. Okey, kita ambil balik. 5 sentimeter. Cuma beza. Okey. Kita tambah air suling ya. Okey, tambah larutan sida. Okey, yang ini okey, label yang sama, maksudnya ada bubur nutrien. Dicampur dengan 1 ini kita letakkan nilai 1 cm padu fotobakteria campur dengan air suling. Okey, jadi kan bila kamu dah lukis, okey, pasal bila lukis tu mudah lagi nak buat ayat. Pasal cerita terangkan bagaimana kamu kawal pemboleh ubah manipulasi dan bagaimana kamu mengkawal pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kamu kawal pemboleh manipulasi tu berkaitan dengan apa? Dia punya nilai pH kan? Okey, so maksudnya kamu okey. So kamu bolehlah bina ayat sesuai. Tuang bubur nutrien bakteria di dalam tabung, dalam kedua-dua tabung uji. Okey, sebab kita nak dapat markah 4 markah ni. Okey, lepas tu macam mana cara dia? Tambah air suling ke dalam tabung uji A. Dan tambah larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji B. Okey, ini nombor 2 dengan 3 ni merujuk kepada cara kamu kawal pemboleh ubah manipulasi. Okey, sebab air suling mewakili keadaan neutral, larutan hidroksida dia mewakili keadaan alkali. Okey, medium beralkali. Okey, kemudian kita nak rekodkan, betul tak? Kita nak rekod tu maksudnya cara kita nak kawal pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kita nak rekod kenapa? Kita nak rekod pertumbuhan bakteria. Okey, jadi perlu biarkan selama 2 atau 3 hari. Kemudian perhati dan rekod keadaan bubur
keadaan bubur nutrien. Ataupun satu lagi apa? Okey, perhati dan rekod pertumbuhan bakteria. Satu lagi. Okey, okey, sebab soalan ni dia nak 2 tabung uji saja tau. Okey, kalau keadaan biasanya kita ambil, memang kita buat 3 keadaan termasuk asid juga. Okey, yang B ni sebenarnya kamu ada pilihan tau. Kalau tak nak guna larutan natrium hidroksida, boleh guna medium yang berasid. Okey, kalau medium berasid, kamu kena gantikan dia guna apa? Asid hidroklorik cair. Okey, kalau tak nak guna larutan natrium hidroksida, guna asid hidroklorik cair. Larutan ada isi padu tak? Saya kat sini perlu ada isi padu. Okey, tambahkan beberapa titis. Okey, kalau dalam buku proses sains, okey, kamu boleh juga tulis tambah larutan ni, kamu boleh ganti dengan ayat tambahkan beberapa titis, ya. Tambahkan beberapa titis larutan natrium hidroksida. Tambahkan beberapa titis larutan asid hidroklorik cair. Ataupun tambahkan beberapa titis air suling ke dalam tabung uji A. Okey. Jadi sebaik-baiknya kalau kita huraikan prosedur tu, okey, maklumkan kuantitinya berapa sebaik-baiknya lah. Ya, maknanya pelajar fahamlah, maksudnya kemahiran manipulatif sains tu. Perlu ada ukuran. Okay, sebab kita tak tahulah skema ni kadang-kadang dia berubah-ubah kan. Kalau cikgu tengok yang skema yang ada ni agak longgar juga sebab dia hanya kata tambah larutan, tak ada kuantiti. Yang tuang bubur nutrien pun tak ada kuantiti berapa. Kalau katakan lebih baik, kamu nyatakan berapa kuantitinya. Okey, kalau jelas boleh tak cikgu teruskan yang C ni untuk bahagian penjadualan data. Boleh. Alright. Okey, inilah penjualan data ni. Okey, maksudnya ruangan dia, jadual. Okey, ada ruangan untuk apa? Untuk PM dengan PB. Okey, PB ni biarkan kosong. Okey, so maksudnya sama ada tadi kan dia ada 2. Sama ada kita nak tulis apa tadi? Sama ada kita nak lihat pertumbuhan bakteria ataupun apa nilai pH tadi. Nilai pH dah ada. Apa tadi ya? Pertumbuhan bakteria dengan apa tadi? Sekejap cikgu scroll sekejap. PB. Oh, kekeruhan. Okey, kekeruhan dia. Kekeruhan dia. Pertumbuhan ataupun kekeruhan bubur nutrien. Salah satu Okey, so nilai pH ni sebab dia 2,
Okey, neutral ni memang kenalah, memang wajib lah. Cuma yang untuk satu lagi keadaan tu sama ada nak pilih alkali ataupun asid. Kalau itu medium. Okey, kalau itu maksudnya nilai pH neutral ataupun asid atau alkali. Kalau nak letak nilai, maknanya kalau pH maksudnya tulis 7. Sebab dia ada slash-slash kan. 7 boleh juga masuk. Ataupun lebih daripada 7. Kalau alkali, lebih daripada 7. Asid, kurang daripada 7. Ataupun berdasarkan keadaan dia. Nilai pH tu maksudnya bila dalam air suling, dia boleh terima juga. Air suling ataupun dalam keadaan natrium hidroksida. Okey, ruangan ni tak perlu letak nilai. Kosongkan. So, 1 markah. Okey, dah sudah? Okey, boleh cikgu teruskan dah selesai dah ya. Okey, selesai. Sekarang kita nak pergi ke soalan nombor 12. Oh, okey, tengok soalannya dulu. Kenapa tak boleh go on ni ya? Kat sini je. 22. 23. Alright. Okey, soalan nombor 12 ni, okey, dia akan biasanya soalan ni kita tengok ya, dia akan keluarkan tentang sesuatu tentang suatu topik ataupun suatu konsep lah. Cuba kita tengok flow soalan ni. Okey, soalan nombor 12 ni, okey, dia semua ni soalan ni daripada awal kita tengok tentang apa. Dia akan bagi satu pernyataan lah, satu pernyataan. Tenaga nuklear memberikan banyak faedah kepada manusia apabila dijana dan dikawal oleh dikawal dengan baik. Jadi maknanya soalan nombor 12 ni dia ada kaitan dengan konten tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear ni bila kita belajar topik tenaga nuklear ni dia ada kaitan dengan radioaktif. Okey, sinaran radioaktif. Lepas tu jenis senaran radioaktif kan. Lepas tu cara untuk mengendalikan radioaktif. Semua yang berkaitan dengan topik ni. Jadi dia akan keluarlah apa-apa soalan lah. Okey, biasanya soalan ni dia ada kaitan dengan soalan kamu perlu menerangkan, menghuraikan. Lepas tu menjustifikasi. Yang A ni kan, dia minta terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okey, kalau 2 markah maknanya 2 point. 4 markah 4 point.
Ada 4 point. Kamu kena nyatakan. 4. Jadi kena tahu juga markah sini ada berapa. Kalau 4 markah 4 point. Okay. So B ni. Sinar radioaktif digunakan di dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Okay, ni pernyataan. Okay, kemudian ditanya. Okay, kenapa sinar gamma sesuai digunakan dalam pemprosesan makanan? Maknanya pelajar kena ingat. Okay, apa ciri-ciri sinar gamma ni yang sesuai? Kenapa dia sesuai untuk tujuan pemprosesan makanan? Berikan alasan untuk menyokong. Mula-mula dia kata mengapa. Kemudian berikan alasan. Nampak tak? Jadi dia mungkin pembahagian markah ni 2 markah dekat mengapa tu. Jelaskan mengapa. Beri sebab. Okay, berikan alasan ni maknanya kena ada huraian. Berikan alasan maknanya kena ada huraian untuk dapatkan 4 markah. Okay, C. Okay, dia berkait lagi. C, okay, dia mengatakan soalan. Okay, biasanya dia ada pernyataan. Pernyataan lagi. Bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan kaedah yang betul. Okay, apakah cadangan anda untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul? Okay, sekarang dia minta cadangan, kendalikan cara yang betul. Lepas tu wajarkan jawapan anda. 6 markah kat sini. Okay, so total berapa markah? Sini 2. Okay, sini 8, 9, 10. 2 markah sini 10. 10 campur 12. 10 campur 6. Dia bahasa Inggeris Okay, 10 campur 6. 16 markah Okay, banyak juga markah ni. 8 campur 2 tadi 10. 10 campur 6. 16 markah. Okey, sebab soalan ni salah satu kamu ada pilihan. Okey. Kalau soalan nombor 12 macam ni soalan yang kamu pilih. Okey, maka cara nak jawab dia. Okey. Tadi dah sudah ni. Soalan skema tadi. Okey, soalan nombor 2 tak. Okey, sekejap cikgu tengok soalan ni. Okey, inilah jawapan dia untuk jawab satu persatu tu. Dia tadi soalan A tu perbezaan kan. Okey, kalau perbezaan maknanya sebaiknya buatlah jadual. Dia suruh bandingkan. Bandingkan sinar alpha dengan sinar beta. 12A ni perbezaan kan? Sekejap kenapa dia buatkan proses pembelahan nukleus Sekejap, 12A. Salah ke ni? Sekejap 12B. Okey, 12A ni dia minta pembelahan ke apa ni? 12A kenapa skema jawapan silap ni? Okey, 12A tu okey, maksudnya kena terangkan proses. Okey, terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okey, boleh tak kamu cari jawapan dia tu? Terangkan proses pembelahan nukleus ialah apa? 2 markah aje. Ni silap lah ni. Cikgu pun tak perasan. Silap pula. Abaikan. Okey, soalan nombor 2 tu 2 markah je terangkan apa itu proses pembelahan nukleus. Okey, cikgu nak pergi ke soalan B lah. Okey, soalan B tu dia tanya mengapakah sinar gamma digunakan dalam pemprosesan makanan? Okey, 4 markah. Berikan alasan. Okey, 11B Okey, inilah ciri dia. Dia ada 4 ciri. Okey, ada 4 markah. 4. Okey, ada lagi tak markah dia? Okey, dia ada banyak sebab ni. Wow, banyaknya. Okey, sekejap Betul ke soalan ni? Setuju tak setuju? Okey, mengapakah sinar gamma digunakan? Berikan alasan. Okey. Sesuai. Kalau sesuai, kenapa? Okey, ini kalau dia kata sesuai. Okey, maknanya kan untuk soalan 12B ni, okey, kamu ada pilihan. Sama ada kamu nak kata setuju atau tak setuju lah. Kalau setuju, apa sebab dia? Maksudnya satu markah ni, okey, 3 markah tu sebab. Ini antara jawapan. Jawapan dia banyak juga.
Okey, ini antara jawapan dia. Mempunyai kuasa penembusan yang tinggi, dia tidak mencemarkan alam sekitar, boleh membunuh mikroorganisma, boleh memperlahankan proses buah menjadi masak ataupun pembentukan tunas, tidak membahayakan kesihatan manusia dalam dos yang rendah. Ini pilihan lain Okey, kesegaran tekstur makanan dapat dibekalkan. So pilih, soalnya pilih 3. 3 campur 1 dah 4 markah kat sini. Kalau setuju. Okey, kalau tak setuju, ada sebab dia juga. Bagi alasan dia. Okey, katalah kamu dah ambil point kan? Ambil point yang senang-senang lah. 1, 2, 3. Okey, 3 ni. Lepas tu kalau setuju. Okey, kalau tak setuju. Okey, ini tak setuju. Atau dia kata kan? Atau tak setuju. Okey, tak setuju. Satu markah tak setuju, kenapa? Boleh sebabkan kanser, boleh memusnahkan sel-sel dalam badan manusia, boleh menyebabkan mutasi. Ini betul tak yang B ni kan silap pula dia kata tu. Betul. Apakah cadangan anda untuk mengendalikan bacakan cara yang betul cadangan? Dan markah. Itu benar sikit. Okey, ini kalau jika tak setuju Okey, ambil 3 point. Okey, yang kamu boleh nyatakan. Okey, cikgu nak teruskan yang terakhir tu. Okey, cadangkan. Sebab 6 markah 6 markah tu banyak tu. Okey, so jadi cadangan dia macam ni. Kalau kamu nak buat bentuk ayat pun boleh, bentuk jadual pun boleh. Okey, kalau buat bentuk jadual, maknanya terangkan dia punya method ataupun cara dia, kaedah. Method tu kaedah. Method, kaedah, justifikasi. Okey. Maksudnya kaedah dengan justifikasi betul fakta dia. Okey, dia betul dapat 1 tambah 1 lah. 2 maksudnya 3. 3 kaedah, nyatakan 3 kaedah, 3 justifikasinya. Pertama, pakai pakaian pelindung yang dilapisi dengan plumbum. Okey, apa justifikasi dia? Supaya sinar radioaktif tidak boleh menembusi plumbum. Okey, yang kedua, memakai lencana filem. Justifikasi dia supaya boleh mengukur tahap pendedahan kepada cahaya matahari. Okey, yang ketiga, menggunakan alat kawalan jauh ataupun tangan robot untuk mengendalikan bahan radioaktif. Justifikasinya untuk mengelakkan pendedahan terus kepada sinar radioaktif.
Okey, cikgu nak teruskan soalan nombor 12 saya. Nanti kalau tak sempat salin, kamu boleh tengok rekod video nanti, kamu boleh catatkan dengan lengkap ya. Okey, cikgu nak teruskan soalan 12. Oh, okey. Ini soalan tambahan ni. Order. Okey, soalan 4 ni ini yang tambahan. Satu lagi. Okey. Ini idea lain yang diterima lah. Menyimpan bahan radioaktif di dalam bekas plumbum ataupun bilik konkrit bertumpatan tinggi. Justifikasi dia mengelakkan kebocoran sinar radioaktif. Okey, soalan nombor... Oh, okay, cikgu tengok soalan. Soalan nombor 13. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan 13 ni sebenarnya yang ni kamu dah biasa jawab. Cikgu tak ingat kamu dah pernah jawab dah sebenarnya. Cikgu dah pernah terangkan dalam kelas juga tahun lepas. Okey. Okey, soalan 13 ni, okey, dia ada kaitan dengan ciri sepunya Kita tengok macam mana bentuk soalan ni. Okey. Ini pun dia akan nyatakan konsep juga. Tentang apa? Keseluruhan ni. Keseluruhan soalan tentang apa? Okey, tengok dia punya lihat pernyataan dia, fahamkan. Okey, nyatakan terdapat 2 jenis lemak. Okey, soalan ni berkaitan dengan lemak. Okey, kalau dalam tingkatan 5 ni. Ya, okey, 2 jenis lemak. Cikgu rasa dah belajar ni bab berapa makanan kan? Tentang makanan. Okey, 2 jenis lemak, lemak tepung dengan lemak tak tepung. Okey, jadi soalannya tentang lemak. Okey, soalan tanya lagi. Soalan tanya pelajar, apakah yang dimasukkan dengan lemak tepung? Okey, 2 markah. Okey, lepas tu dia akan bagi gambar raja. Okey, gambar raja. Gambar raja konsep. Gambar raja konsep. So, raja 10.1 menunjukkan 3 contoh. Okey, ni tentang lemak kan. Jadi dia bagilah contoh 3 jenis lemak iaitu minyak lah, jenis minyak kan. Okey. Ada minyak jagung, minyak zaitun, minyak bunga matahari. Okey, dia pelajar diminta untuk mengkaji maklumat. Tapi dalam 10.1 ni berdasarkan gambar raja dan bina konsep. Okey, soalan ni tentang membina konsep. Membina konsep tentang lemak tak tepung. Okey, kita tengok yang C pula. Okey, C ni. Okey, ada satu lagi maklumat lain. Okey, Raja 10.2 menunjukkan beberapa contoh makanan yang diambil oleh seorang yang mengalami penyakit jantung. Okey, ada kek, burger daging, aiskrim. Okey, lepas tu soalan tanya. Okey, pada pendapat anda, adakah makanan tersebut sesuai diambil oleh pesakit itu setiap hari? Okey, soalan gemar tanyakan wajarkan. Justify. English dia justify. Okey, ada 4 markah ni. Okey, so kita nak tengok macam mana cara nak jawab. Okey, mula-mula soalan tanya tentang maksud. Maksud lemak tepung. Okey, jadi kan maksudnya dia berkaitan dengan ciri lah. Ciri-ciri yang ada pada lemak tepung. Jadi ada 6 jawapan dekat sini. Okey, jadi dia nak berapa markah tadi? Cikgu rasa 2 markah tadi ni. Dia nak 2 markah kan? Apa yang dia masukkan dengan lemak tepung? 2 markah. Okey, ni pun silap ni. Patutnya 2 markah ni. Maknanya ada 2 poin lah. Sama ada kamu nak nyatakan lemak yang mempunyai bilangan atom hidrogen yang maksimum di dalam molekulnya. Ataupun lemak dan kalau 2 markah tu maksudnya ada 2 poin lah. Dan dia adalah terdiri daripada ataupun sumber datang daripada lemak haiwan. Ataupun berkaitan dengan lemak tepung, lemak tepung ialah lemak yang terpejal pada suhu bilik ataupun mempunyai takat didih atau takat lebur yang tinggi ataupun lemak tepung tinggi kandungan kolesterolnya ataupun kolesterol mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi
ataupun lemak tepung adalah sebatian karbon. Ataupun karbon organik. Okey. So ada 6, maksudnya cari 2 point lah, 2 point. Okey, sekarang ni pula bila dikata bina konsep, disuruh apa tentang kaji maklumat dulu ya. Okey, sekejap kita tengok balik soalan. Oops. Sekejap. Kaji maklumat. Sekejap. Okey, dia kata kaji maklumat dan bina konsep. Okey, ada 6 markah dekat sini tau. Dia kata kaji maklumat. Kaji maklumat ni pun maknanya apa maklumat dia daripada gambar rajah ni. Akhir sekali baru bina konsep. Okey, jadi bila kaji maklumat sebab 6 markah tau kat situ. Okey, jadi maksudnya daripada gambar lah. Daripada gambar rajah tu maknanya kaji maklumat. Okey, jadi kita buatlah satu pernyataan tentang apa 3 jenis minyak tu. Maksudnya dia mencari persamaan. Okey, dia ada kaitan dengan persamaan. Iaitu minyak bunga matahari, minyak zaitun dan minyak jagung ialah contoh lemak tak tepu. Okey, lepas tu soalan tanya bina konsep kan? Okey, untuk bina konsep kamu kena dapatkan 2 ciri sepunya. Cari 2 ciri sepunya. Maksudnya berkaitan dengan apa? Lemak tak tepu tu. Berdasarkan gambar rajah tu. Jadi, dekat ni kamu nyatakanlah ada 2. Cari 2 je. Okey, jadi skema jawapan ni ada lebih. Okey, maksudnya ada banyak lah jawapan dia. Tapi kita nak 2 saja. Okey, satu je yang cikgu nak bagi tahu tau. Dia 6 markah dekat situ. Tapi kan dia tak nyatakan secara detail ke apa yang kamu kena cari. Sebab kalau format soalan yang lama, dia memang nyatakan satu persatu. Tentukan ciri sepunya. Nyatakan satu contoh lain bagi lemak tak tepu. Memang dia akan keluar. Dia akan nyatakan satu persatu. Kalau tengok daripada skema daripada soalan yang baru ni, okey, 6 markah ni besar. Okey, dia minta kaji maklumat bina konsep. Kalau soalan, kalau kamu tengok buku proses sains yang tahun lepas tu, kamu akan nampak perbezaan dia. Soalan tentang bina konsep ni, dia akan pecahkan lagi. Dia tanya lagi, dia akan pecah untuk dapat 6 markah ni. Dia tanya, okey, berikan, dapatkan 2 ciri sepunya. Dia pecahkan. Okey, maksudnya soalan tu nampak lebih jelas. Cari 2 ciri sepunya. Lepas tu dia tanya satu lagi soalan berkaitan dengan apa? Nyatakan satu contoh. Satu contoh lain. Satu contoh lain bagi lemak lemak tak tepu, contohlah. Dia akan keluarkan lagi maklumat tu. Tapi untuk soalan yang sekarang ni, yang baru ni, dia umum sangat. Okey, jadi kamu kena tahu macam mana nak pecahkan dia. Nak dapatkan untuk cukupkan 6 markah ni. Okey, so dalam skema ni, okey, apa yang pelajar kena cari untuk bina konsep? Pelajar kena dapatkan 2 ciri sepunya. Okey, 2 ciri sepunya. Lepas tu, okey. Ini dalam apa? Bina konsep Okey, cari 2 ciri sepunya. Okey, lepas tu kena cari contoh lain. Okey, dah berapa markah dah? Kalau sini ni dah 2 markah kan? 2 campur. Okey, ini hanya 6 markah. Kaji maklumat tadi. Kaji maklumat berapa markah? Kena tengok markah dia. Okey, kalau dia kata anggap 1, ni dah 2, 3 kan? 3, contoh lain dah 4. Okey, so maksudnya kena tahu tak boran dia. Kaji maklumat 1 markah. Lepas tu dalam bina konsep ni, dapatkan 2 ciri sepunya dah 2 markah. Lepas tu dapatkan contoh lain. Sebut satu contoh, dah 1 markah. Dia dah 4 markah tu dekat semua ni. 4 daripada 6 markah. Okey, lepas tu yang akhir sekali ada lagi bukan contoh. Okey. Bukan contoh pun kena nyatakan juga. 1 markah.
Oh, konsep sebenar satu markah. Okey, satu markah. Cikgu ingat dua. Okey, satu markah. So, maknanya bina konsep sebenar ni, maknanya pelajar kena pecahkan sendiri tau. Daripada tadi, 1 sampai 5 tadi. Konsep sebenar ni maknanya daripada dua ciri sepunya tadi, kamu gabungkan dua ayat guna perkataan dan. Jadi buat satu maksudlah. Lemak tak tepu ialah tentang apa? Berdasarkan dua ciri sepunya tadi. Lemak yang berasal daripada tumbuhan dan cecair pada suhu bilik. Tengok bagi betul tak? Dia nyuruh ciri sepunya tadi. Ni. Nombor 2 ni. Dua ciri sepunya ni maksudnya untuk bina konsep sebenar, gabungkan dua ayat ni guna kata hubung dan. Okey, kamu faham tak apa yang cikgu jelaskan ni? Kalian semua, kamu jelas ke? Hello? Jelas ke? Jelas. Okey, thank you. Okay, sikit lagi cikgu nak habiskan ni. Nanti sekejap ya. Stop presenting. Cikgu tak stop presenting lagi ni. Okey, lepas tu soalan yang akhir sekali kan. Okey, dia minta wajarkan. Okey, biasa wajarkan. Okey, sama ada nak setuju ke atau tak setuju. Okey, kalau setuju, kenapa setuju? Dia 4 markah kan. Okey, maksudnya kalau setuju tu ada markah. Tak setuju tu ada markah. Tak, justifikasi tu kena bagi tahu. Kalau setuju kenapa? Oh, dia sedap dimakan. Membekalkan kalori tenaga. Yang selagi yang logik lah yang kamu boleh bagi wajarkan. Dia dapat membekalkan protein untuk pertumbuhan sel. Okey, cukup 4 markah. Okey, kalau wajarkan kamu tak setuju, kenapa? Okey, nampak dekat sini tak setuju. Kenapa? Mempunyai kolesterol yang tinggi, mengandungi lemak tepung, ataupun makanan yang mengandungi gula yang tinggi. Maknanya satu markah dekat dah ada dekat setuju atau tak setuju, jadi lagi 3 markah tu dekat wajarkan tu. Sebab kenapa? Dekat sini tak setuju tu ada banyak. Jadi mana-mana kamu pilih, ada 3 poin yang betul yang diterima dalam skema tu, dapatlah markah. Okey, jadi sebenarnya kan cikgu galakkan lagi kamu jawab soalan yang nombor 13 ni. Okey. Sebab soalan ni dia tak adalah susah sangat. Cuma dekat bahagian soalan membina konsep tu. Membina konsep tu dia ada 6 markah, kaji maklumat kan. Jadi kalaulah kata soalan tu umum, dia tak detailkan, kamu kena tahu pecahkan. Untuk dapatkan 6 markah tu. Pertama, apa maklumat dia daripada gambar rajah. Lepas tu, yang untuk membina konsep tu, kena pecahkan. Mula-mula nyatakan dua ciri sepunya. Lepas tu, kena nyatakan contoh lain. Contoh lain tu dia berkaitan dengan gambar rajah tu lah. Contoh lain tentang lemak dan tepung. Okey. Lepas tu, satu lagi ya. Bukan contoh. Satu lagi yang bukan contoh lemak tak tepung. Sebab tadi dah bagi contoh kan 3 jenis minyak tu. Yang ni pula 4 tu yang bukan contoh lemak tak tepung. Maknanya lemak tepung lah. Ni contoh ni bagi lemak tepung. Sebab sumber daripada haiwan. Keju, mentega, minyak sapi ni. Lepas tu barulah kamu bina konsep sebenar. Dengan cara ambil dua ciri sepunya yang kamu dah tulis tu. Gabungkan guna perkataan dan. Patut hubung dia dan. Untuk bina konsep sebenar. Okey. Jadi itulah yang perkongsian yang cikgu nak sampaikan hari ni. Okey. Untuk buku teks. Okey, sebab buku teks kata-kata 4 kan dah hantar kan. Tapi cikgu rasa cikgu dah ada hantar dulu buku teks digital dalam grup Telegram tak silap. Sekejap cikgu check.
Kalau ada, kamu boleh gunakan buku teks digital lah buat ulang kaji silibus tingkatan 4 tu. Kalau tak ada, nanti cikgu hantar. Cikgu hantar dalam grup Telegram nanti kamu boleh buat ulang kaji tingkatan 4. Okey, jadi setakat ni dulu perkongsian cikgu. Okey, nanti kita jumpa minggu depan. Kita boleh masuk bab 4. Ya? So, dah boleh buat ulang kaji dah untuk silibus tingkatan 4.